Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-19, Majlis Mesyuarat Negara memasuki hari ke-17 kemarin dengan meluluskan dua ketetapan di bawah Fasal 7 Perkara 83 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959 dan ketetapan di bawah Bab 4-2 dari Akta Kumpulan Wang Kemajuan Penggal 136 serta ucapan penangguhan dari sebahagian ahli yang berhormat. Dewan juga meluluskan Rang Undang-Undang 2023 Perbekalan 2023-2024 dan digelar sebagai Akta Undang-Undang 2023 Perbekalan 2023-2024 dengan peruntukan sejumlah 5.96 bilion ringgit Brunei berkuat kuasa 1 April ini. Sebelum meluluskan belanjawan tersebut, Dewan mendengarkan mukadimah peruntukan di bawah kemajuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua dalam mukadimahnya menggariskan jawatan kuasa tertinggi di bawah Rancangan Kemajuan Negara RKN meluluskan bagi pelanjutan tempoh perancangan RKN ke-11 selama setahun lagi iaitu sehingga penghujung tahun keuangan 2023-2024. Ia mengambil kira keupayaan kementerian-kementerian untuk menyelesaikan projek-projek di bawah RKN ke-11 yang masih dalam pelaksanaan serta memberikan peluang untuk meneliti semula projek-projek baharu di bawah RKN ke-12 agar memberi impak positif kepada pencapaian wawasan Brunei 2035. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah juga mengongsikan sejumlah 500 juta ringgit diperuntukkan bagi kemajuan untuk membiayai projek-projek yang diluluskan di bawah RKN ke-11 melibatkan 211 projek termasuk 28 projek baharu yang diluluskan. Projek-projek baru yang telah diluluskan antara lainnya adalah projek-projek yang mempunyai high impact dalam meningkatkan sumbangan kepada keluaran dalam negeri kasara KDNK, termasuk yang menyumbang kepada digital transformation ke arah meningkatkan daya inovasi dan tahap produktiviti negara, serta boleh meningkatkan peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Projek-projek di bawah sektor utama ataupun priority sectors seperti sektor agri makanan dan sektor pembangunan juga telah dikenal pasti bagi menjanah lebih banyak aktiviti perekonomian dan spin-off. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua, 45 projek telah siap dilaksanakan secara fizikal di bawah projek RKN ke-11. Antara projek-projek yang sudah selesai adalah Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, menaik taraf Jalan Perindustrian Serasa menuju ke Jambatan Pulau Muara Besar, pembinaan jejambat di Lebuhraya Muara Tutong, Persimpangan Kampung Lugu, skim pembentungan Kampung Lumut, skim pembaikan dataran banjir Sungai Tutong, menambahbaikan sistem Bruhims dan pembinaan Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar. Sebanyak 75 buah projek sedang dalam pelaksanaan, antaranya projek-projek infrastruktur, manakala 91 buah projek yang masih dalam pelbagai peringkat seperti perancangan, tawaran dan reka bentuk. Sebanyak 11 projek dalam RKN ke-11 telah dibatalkan, mengambil kira bahawa sebanyak 7 buah projek akan dilaksanakan melalui pembiayaan alternative financing dan 4 buah projek tidak diperlukan lagi. Sidang turut membahaskan belanjawan kemajuan. Usaha menarik pelaburan asing yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim, antaranya mendapat perhatian Dewan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua menjelaskan pelbagai usaha telah dilaksanakan termasuk public-private partnership yang memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan.
Projek-projek di dalam RKN ini ialah untuk menjadikan satu foundation supaya kita ni punya aktiviti perekonomian ini akan lebih kukuh. Jadi untuk teruskan menjanakan pekerjaan untuk anak-anak tempatan dan juga bagi peluang kepada MSME kita ni dalam negeri. Selepas meluluskan belanjawan kemajuan, sidang meluluskan ketetapan di bawah Fasal 7 Perkara 83 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959 dan ketetapan di bawah Bab 4-2 dari Akta Kumpulan Wang Kemajuan Penggal 136. Ketetapan di bawah Fasal 7 Perkara 83 daripada Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959 bahawa tiap-tiap perintah yang dibuat di bawah Fasal 3 Perkara 83 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam yang dibentangkan di hadapan Majlis Mesyuarat Negara sebagai Kertas Nombor 1 Tahun 2023 diusulkan oleh Yang Berhormat Pehin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Dewan meluluskannya tanpa perlu dibahaskan, yang mana 11 perintah yang telah disenaraikan mendapat perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk diguna pakai. Sebahagian daripada perintah-perintah itu sudah pun berjalan dan diguna pakai tahun 2022 dan sebahagian lagi telah mula berjalan tahun ini. Kesemua perintah-perintah tersebut diterbitkan dalam Warta Kerajaan menurut Peraturan dan Perlembagaan Negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam untuk diguna pakai. Untuk makluman Yang Berhormat Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat. Sementara ketetapan kedua di bawah Bab 4-2 dari Akta Kumpulan Wang Kemajuan Penggal 136, perbelanjaan sejumlah RM500 juta untuk dibenarkan bagi diperuntukkan dan diperkenankan dari Kumpulan Wang Kemajuan untuk maksud-maksud tertentu telah diluluskan oleh Dewan untuk dijadikan sebagai akta. Ketetapan tersebut diusulkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua bagi Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam meneruskan rancangan-rancangan yang telah dirancangkan. Kemajuan 2023-2024 dibentang. Beberapa perkara dan isu dibangkitkan sepanjang persidangan belanjawan negara bagi tahun 2023-2024 diulas dalam ucapan penangguhan ahli-ahli rasmi kerana jawatan. Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Isa bin Pehin Datuk Perdana Menteri Datuk Laila Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat Khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam ucapan penangguhan yang antara lain menyentuh kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia akan terus komited menyediakan peruntukan bagi membolehkan kementerian-kementerian melaksanakan inisiatif dan pelaburan jangka pendek, sederhana dan panjang untuk menjana ekonomi yang maju dan berdaya tahan. Dengan usaha, komitmen dan sokongan yang berterusan dari semua pihak, insya-Allah ekonomi negara akan terus berkembang dan hasilnya akan dapat dinikmati oleh generasi masa kini dan masa akan datang. Kita semua harus menyedari bahawa bajet yang telah dibahaskan dan diluluskan pada tahun ini dan juga pada tahun-tahun yang lalu akan dan telah memberi banyak manfaat kepada semua lapisan rakyat di negara ini, dan hasil daripada perbelanjaan kerajaan telah dinikmati khususnya oleh warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Sementara itu, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama semasa ucapan penangguhan menggariskan penglibatan orang ramai yang berkepentingan dalam memperkesankan perkhidmatan keagamaan. Kementerian Hal Ehwal Agama akan benar-benar menepati makna kepada pendekatan whole of nation approach dengan kalangan-kalangan orang ramai yang berkepentingan akan turut dilibatkan dalam ihwal memperkesankan perkhidmatan keagamaan yang kerajaan berpemerintahan beraja negara kita telah terus-menerus mendukungnya dengan menyediakan peruntukan belanjawan tahunan yang besar
jumlahnya. Kecekalan negara dalam menangani pandemik antara yang diketengahkan dalam ucapan penangguhan oleh beberapa ahli yang berhormat terdiri daripada orang-orang yang bergelar, orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan dan wakil yang dilantik dari daerah-daerah. Jika budaya kecekalan, jati diri dan koordinasi mantap yang telah ditunjukkan oleh seluruh rakyat semasa menangani COVID-19 ini dijadikan titik asas ataupun benchmark dalam pelaksanaan program wawasan Brunei 2035. Di segi kemahiran 3M, membaca, menulis, mengira, usaha-usaha hendaklah dilipat gandakan supaya pelajar-pelajar tidak akan tercicir di awal-awal persekolahan. No student should be left behind. Setiap agenda kemajuan hendaklah sentiasa relevan mengikut perubahan masa. Dalam masa yang sama, pembangunan seimbang ini juga dapat dimanfaatkan kepada kemajuan yang dirancang di daerah-daerah. Dewan menangguhkan sidangnya dan akan disambung hari ini pukul 10 pagi. Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di negara Brunei Darussalam lewat petang kemarin mengadakan majlis berbuka puasa di Royal Berkshire Royal Brunei Polo and Riding Club, Jerudong. Majlis berbuka diselajurkan dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Antara yang hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datuk Pekerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, yang berhormat Datuk Seri Setia Pengiran Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, dan Tuan Yang Terutama Emad bin Abdul Aziz Al-Muhana, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke Brunei Darussalam. Sementara itu, Radio Televisyen Brunei RTB dan Radisson Hotel Brunei Darussalam lewat petang kemarin juga menganjurkan majlis berbuka puasa bersama Yayasan Kanser Kanak-Kanak Yaska. Majlis berlangsung di hotel berkenaan. Majlis merupakan aktiviti tahunan RTB di bawah projek Jalinan Kasih Kelolaan Bahagian Rancangan Radio. Majlis diselajurkan dengan penyampaian beberapa sumbangan kepada 20 orang kanak-kanak Yaska yang disempurnakan oleh Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, pemangku pengarah RTB. Juga menyerahkan sumbangan Miriam Wobler, pengurus besar Radisson Hotel, Haitesh Arbavani, pengarah urusan kumpulan syarikat YMRM, dan Rex Lim, pengerusi operasi syarikat Sinquan Brothers. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang kemarin mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin dan almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit serta almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis dikeluarkan bersama oleh Jabatan Adat Istiadat Negara, Jabatan Kehakiman Negara dan bahagian Sekretariat Perubahan Iklim Brunei. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Bacaan surah Yasin beramai-ramai dipimpin oleh Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Mazanan bin Yusof, penolong Mufti Buhut Jabatan Mufti Kerajaan, diikuti dengan bacaan tahlil dan doa arwah.
13 lelaki warga negara tempatan dan 10 warga asing berumur dalam lingkungan 25 hingga 48 tahun didapati terlibat dalam kegiatan percobaan menyeludup minyak bersubsidi ke negara jiran. Dapatan tersebut adalah hasil daripada gerakan operasi sepadu Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED melalui bahagian penguatkuasa undang-undang di kawasan Kampung Serasa, Muara. Semasa operasi, lebih 41,000 liter minyak diesel, sebuah kapal jenis tugboat daripada negara jiran dan sebuah lori digunakan untuk membawa tangki yang mengandungi minyak. Semua barang-barang terbabit dirampas dan individu-individu terlibat dibawa ke pejabat penguatkuasa undang-undang untuk siasatan lanjut. Bagi mana-mana individu yang terlibat jika didapati bersalah pada kesalahan pertama akan didenda sebanyak tidak kurang daripada RM10,000 dan tidak melebihi RM500,000 serta penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi kesalahan kedua atau lebih, denda tidak kurang daripada RM20,000 dan tidak melebihi RM500,000 serta penjara tidak kurang daripada 6 bulan dan tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Pasukan polis di Raja Brunei kini sedang mengesan seorang pekerja perempuan warga negara Indonesia yang lari dari majikan. Sebarang maklumat mengenai Farida berumur 37 tahun dengan nombor pasport C8437126 dikendaki menghubungi Balai Polis Sungai Liang di talian 323-0250 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Berikutan penutupan akhir tahun keuangan 2022-2023, kaunter tiket Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah beroperasi bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari, bermula esok hingga 30 Mac ini. Sepanjang bulan Ramadan, Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dibukakan untuk kunjungan orang ramai bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang setiap hari kecuali hari Jumaat, manakala kaunter tiket dibuka bermula pukul 9 pagi hingga 1 petang. Sebarang maklumat ikuti media sosial Facebook Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah BKISH HB dan Instagram BKISH HB.PN.